warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sekali lagi penonton yang dirahmati Allah, kita dalam episod yang seterusnya dalam My Sembang. Kali ini My Sembang bersama Ustaz Fizal kita. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama-sama dengan kita Ahlan, pada hari ahlan. ini. Okay Ustaz, kali ini tadi kita dah makan dah. Kalau biasanya time My Terselip Sembang, pula. Allah. biasanya kalau time My Sembang ada kopi, ada teh, tak apalah. So Ustaz, hari ni Ustaz dalam masa yang ringkas ni insya-Allah, saya nak tanya sikit Ustaz. Nak tanya satu perkara yang mungkin tertanya-tanya di kalangan ahli keluarga. Ia berkaitan dengan hak peribadi antara keluarga. Macam contohlah. Contohnya Ustaz, macam saya dengan anak-anak contohnya, mereka kan ada bilik sendiri kan. Betul. Boleh tak saya sebagai mak bapak ni masuk je bilik diorang dengan tengok barang-barang diorang? Ataupun mungkin saya dengan isteri saya contohnya, boleh tak saya ambil je handphone dia, tengok dia punya information yang kat dalam? Ataupun contoh saya nanti insya-Allah satu hari nanti ada menantu. One day insya-Allah saya ada menantu. Dia pula duduk dengan saya contohnya. Saya masuk bilik dia saja je nak tengok apa barang-barang dia ada kat dalam. Macam mana Ustaz, pandangan Ustaz tentang perkara tersebut? Hak peribadi antara keluarga ni. Apa hukumnya? Boleh ke tak? Ada part yang boleh, ada part tak boleh. Macam mana tu Ustaz? At least kita tahulah Ustaz. InsyaAllah penonton dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Memang di sembang-sembang ni relax sikit lah. Jadi antara perkara yang kita bincangkan ataupun kita nak sentuh pada hari ini adalah hak peribadi dalam keluarga lah. Contoh macam tadi Ustaz dikatakan, suami cek barang isteri, ibu dan ayah cek barang anak-anak, ataupun menantu, apa ni kata orang tu, mentua, cek kata orang tu, nak check it out lah, anak menantunya dalam bilik dan sebagainya kan. Dalam institusi rumah tangga ni, satu Allahu Akbar. ini nak roboh rumah tangga ni. Dalam institusi rumah tangga ni, satu perkara yang amat penting yang kita harus tahu adalah si suami ada hak atas isteri, isteri ada hak atas suami. Sebagai ibu dan ayah, kita ada hak atas anak-anak kita, dan anak-anak kita ada hak ke atas kita sebagai ibu dan ayah. Dan juga sebagai mentua sekalipun, bapa mentua ataupun ibu mertua ada hak ke atas menantunya sendiri dan juga anaknya sendiri, meskipun anaknya dah kata orang tu ke dalam arena keluarga sendiri, dan mungkin dikata orang tu terpisah secara directnya kepada keluarga asalnya. Satu perkara yang kata orang tu menjadi hak adalah trust issues ataupun kepercayaan lah. Sebagai contoh, saya rasa kita pun tak diingini kalau orang tiba-tiba je nak semak barang kita kan. Kita rasa privasi kita diceroboh dan sebagainya. Meskipun kita ni ada hak. Contohnya lah, bapak-bapak, ayah-ayah, abang-abang kat luar situ kan, selalu kita gunakan ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kerana aku ni abang, aku boleh cek handphone isteri dan sebagainya. Sedangkan isteri kita pun boleh cek barang kita dan sebagainya. Jadi kita, kata orang tu, we play a part in making sure that, kata orang tu, institusi rumah tangga tu terjalin dalam keadaan yang penuh kasih sayang, yang penuh mahabbah, rahmah. Akhirnya dia akan jadi satu perkara yang kita inginkan, iaitu sakinah. Kan? Kita ingin ketenteraman. Jadi kalau once kata orang tu sekali orang tak percaya kita, sampai bila-bila pun tak akan percaya kita. Meskipun ianya seorang suami kepada isteri, isteri kepada suami. Jadi untuk mendapat martabat trust ni sebagai satu hak yang kata orang tu menyeluruh, kita nak kena kata orang tu jujur. Kita kata orang tingkah laku kita nak kena jujur, perbelanjaan kita nak kena jujur, dengan siapa kita berbual pun nak kena jujur dan sebagainya lah. Jadi saya rasa yang penting adalah daripada kita nak menyemak dan kita nak kata orang tu ceroboh ke dalam alam ataupun privasi isteri, anak dan sebagainya, baik kita bertanya, kita berterus terang dan kita adakan dialog, kita ada kata orang tu perbincangan. Dan saya rasa musyawarah tu penting. Kita kata orang tu, kita ada give and take, kita ada kata orang tu berbicara dan sebagainya kan. I think that will be more pleasant lah daripada kita ceroboh dan sebagainya. Kalau orang nak kata ada hak ke tak ada hak, memang ada hak. Kan sebagai suami ada hak. Itu pun kalau kita lihat ada batas dia. Kalau kita lihat isteri kita mungkin barangkali ataupun suami kita melakukan perkara yang mungkin menjejas kata orang tu perhubungan antara dia dengan Allah, ataupun yang boleh merosak institusi rumah tangga tu, maka berhak untuk bertanya dan kemudiannya menyemak dan sebagainya. Tapi kita tak ada hak nak terus masuk dan buka dan lihat, oh ini rupanya kerja dan sebagainya. Hatta kepada anak sekalipun, saya tahu mungkin sekarang ni dunia ni dah makin pesat sikit kan. Betul. Pendedahan anak tu macam-macam ada kat luar, kat sekolah, Pokemon Go dan sebagainya. Jadi
anak tu bukan Pokemon. Kita tak boleh nak tangkap dia begitu saja. Tapi yang paling sedap adalah, paling enak adalah kita berbicara. Kita lihat adab yang telah dilihat, yang telah kata orang tu yang menyeluruh, yang telah dikata orang tu yang diguna pakai oleh Luqman dalam Al-Quran Al-Karim. Senantiasa berbual dengan anak dia. Senantiasa kata orang tu ada hiwar, ada perbincangan, menyoal dan sebagainya, bertanya. Dan bertanya dengan sifat rahmah akan mendatangkan rahmah juga, akan mendatangkan kasih sayang juga. Tapi kau bertanya dengan suara hang tua, maka siaplah hang lekiu yang keluar. Jadi saya rasa itulah yang penting. Sedangkan dalam Al-Quran pun telah berkata, meskipun ini adalah kata orang tu ayat yang diguna pakai untuk anak pada kedua ibu bapa, tapi saya rasa dalam institusi keluarga is very important. Wasahibhuma ma'rufa. So this ideology is very important. Artinya kita berbaik-baik, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kita berbaik-baik dengan mereka dalam dunia ini dengan penuh kasih sayang, dengan penuh pemahaman, dengan penuh penelitian dan sebagainya. So that's very important lah. Kata orang tu very simple is wrong begets wrong lah. Kan? Kalau kita buat salah, maka dia akan menjadi salah. Kalau kita buat baik, maka dia akan jadi baik. Jadi elakkan daripada buat benda-benda salah, sehingga kita akan, kata orang tu, akhirnya menceroboh space, kata orang tu private space ahli keluarga kita lah. Saya rasa itulah kan yang dapat saya kongsikan pada sembang-sembang yang tak begitu lama sangat ni. Jadi daripada apa yang Ustaz katakan tadi, mungkin saya boleh tambah sikit lah. Boleh? Berkaitan dengan privacy ni, kadang-kadang memang kita perlu nak check sebenarnya. Ya, betul. Yelah, macam anak-anak kita tak tahu apa cerita kan. Jadi kita nak kena check dan sebagainya. Betul. Tapi dalam erti kata yang lain, walaupun dengan anak mesti ada adab. Betul. Dalam erti kata yang lain, kalau dengan isteri ke, dengan suami ke, kadang-kadang suami kerja ke apa, kita nak tahu cerita ke apa kan. Betul. Tapi still kena ada adabnya. Dan berbincang macam Ustaz katakan tadi, kita bincang dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama juga, kalau sekiranya seseorang tersebut nak check ataupun nak mengetahui sesuatu bersebab, kalau kiranya dia ada sebab-sebab yang tertentu yang sah sebabnya, kerana ditakuti macam Ustaz katakan tadi boleh merosakkan rumah tangga ke, atau perhubungan antara anak dan ibu ke, ataupun dan sebagainya, maka bolehlah. Tapi kalau hanya sekadar untuk nak tahu aja, curious, curiosity kills the cat. Betul, mati kucing. Jadi dia macam saja nak tahu apa dia beli saja masuk bilik, buka beg dia. Oh, kau beli ni kau tak belikan aku padahal dia beli durian. Betul. Durian tu pula mahal. Sedangkan guru saya pernah cakap dulu, man laisa lahu bil adab fa huwa dub. Barang siapa yang tak beradab, dia tu beruang sebenarnya. Kita tengok Yogi Bear ke, Panda ke, Winnie the Pooh ke, mereka tak beradab sebenarnya. Tapi kita suka ikut adab seperti itu. Sedangkan Allah jadikan kita manusia yang lengkap. Betul. Yang boleh berfikir, yang pandai. Kalau orang lain nak pinjam barang kita, nak lihat barang kita, kita perlukan keizinan. Betul. Kita nak kasih approval, baru kita boleh buat. Kan macam gitu. Sedangkan dulu kita nak pergi toilet zaman sekolah pun kita minta izin. Apatah lagi kita nak masuk privacy space kan. Jadi haruslah minta izin, berlaku beradab kan. Kata orang tu bukan biadab tapi beradab. Kan kemudian bertanyalah kan, seperti tadi Ustaz Zaki tambah tadi. Yang terakhir, man lam yukrim saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Laisa minna, laisa minna man lam man la yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maknanya tidak di kalangan kami kalau dia tak hormat orang tua, dan yang orang tua pula dia tak hormat dengan yang muda. Jadi dia kena saling antara satu dengan lain. Baiklah Ustaz, saya sampai situ saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi erti kata yang lain, beradablah dan minta izinlah dan berkasih sayanglah antara semualah. Dan kalau kiranya kita rasa diri kita ini ataupun privasi kita ini dicerobohi tanpa izin, maka berbincanglah dengan baik. Dan kiranya kalau susah nak berbincang, maka berdoalah dan memaafkanlah mereka yang telah melakukan kesilapan tersebut. Kerana kemaafan itu Allah SWT menilai dalam dari sisi Allah SWT, insya-Allah. Ingat ya, bincang bukan cincang. Itu saja. Okey, baik. InsyaAllah penonton yang dirahmati Allah, sampai di sini saja Mai Sembang bersama. Jadi kali ini dengan Ustaz Fizal, insya-Allah di lain-lain masa dengan Ustaz-Ustaz yang lain pula kalau berkesempatan. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.